Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aman Nasruddin bin Syarudin dan juga Muhammad Firdaus bin Abadi. Dengan saya Nurfan Zatun Nadirah binti Rusti. Sebenarnya Siti Nur Adila Syafiqah binti Muhammad Faizal. Dan ahli yang kelima ialah Nur Syazila. Hari ini bersama kami semua seorang ibu yang mempunyai anak yang memerlukan keperluan khas. Tujuan kami hari ini untuk menemu juga ibu tersebut. Perkenalkan diri, nama Puan. Nama saya Siti Fazilah binti Haji Isnin, berusia 53 tahun tahun ini. Saya sekarang dah bersara. Dulu saya bekerja sebagai seorang jururawat industri di Kelang Fujitsu Parit Raja. Sebelum itu saya bekerja di 2-3 hospital dan center lah sebelum itu. Terima kasih Puan Fazilah. Seterusnya saya ingin mengetahui Puan mempunyai seorang anak iaitu adik Farhan yang mempunyai masalah kekurangan upaya bertemu. Boleh saya tahu kategori apa kekurangan upaya yang dialami oleh adik Farhan? Adik Farhan ni kategori dia adalah masalah pembelajaran. Dia lambat bertutur. Mula-mula kita tahu dia lambat bertutur lah. Waktu tu usia dia dalam 4 tahun. Okey, terima kasih Puan. Saya tanya, bolehkah Puan menceritakan sedikit pengalaman menjaga kanak-kanak berkeperluan khas? Pengalaman kalau pada Muhammad Farhan je tak nampak sangat dia berkeperluan khas sebab dari segi fizikal dia normal. Cuma dari segi pertuturan orang akan dengar. Bila orang dengar dia bercakap, orang akan pandang pada dia dan tahu dia lain daripada yang lain. Masalah dia tak banyak. Cuma kalau kita nak bergaul dengan dia, kita kena faham dia punya mood dia. Kalau dia marah tu maksudnya kita kena slow down lah. Jangan kita lagi dia marah, kita apikan dia, nanti dia mengamuk lah. Macam tu. Senang dia jaga dia. Okey, seterusnya Puan. Sepanjang Puan menjaga Muhammad Farhan, apa cabaran dalam menjaga Muhammad Farhan? Cabaran dia satu sajalah. Kalau dia nak ataupun dia, kita kata dia nak tengok sesuatu, dia nak tengok TV tu, dia tengok cerita tu, kita kata no. Tak boleh. Dia tak boleh dengar perkataan no. Kita kena ada bagi dia alasan, reason kenapa kita kata no untuk dia. Dia baru boleh terima. Kalau kita kata no tak boleh, dia akan naik angin lah. Dia tantrum cepat. Tapi walaupun dia cepat tantrum, dia cepat slow down. Itu senang dia jaga dia. Puan ada cara tersendiri menangani dia? Okey, selalunya kalau dekat mall kita jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatkan dia tantrum. Orang cakap ke, abang dia kadang-kadang bercakap berdua tapi macam tak edahkan dia macam terasa. Okey, kita akan biarkan je dia. Kita just tengok dia. Biarkan kita cuma tengok dia safety ke tak untuk dia. Dan nanti selalunya kalau kita keluar ada bapak dia kan, ayah dia yang akan control dia. Jadi kalau ayah dia kata Farhan, dia terus slow down. Senang. Dia tak adalah ngamuk-ngamuk tu, tak ada. Sofa lah. Alhamdulillah. Maksudnya, apa yang pada Puan rasa istimewaan yang lebih daripada adik Muhammad Farhan berbanding dengan adik-adik yang lain? Okay, dia ni penyayang. Walaupun dia kita nampak macam kasar sikit, tapi sebenarnya dia mudah rasa kasihan. Kalau dia tengok filem tu macam ada kematian atau macam kena seksa, dera, dia cepat dan emosi dia cepat. Nanti kita tengok dia mata dia dah berlinang air mata, dia mudah tersentuh di situ. Walaupun pendapatkan Muhammad Farhan macam garang. Kita nampak dia garang, tapi actually dia tak. Cuma kalau dia marah tu dia akan masuk bilik, dia tutup pintu, kita biarkan saja. Dia akan cool down sendiri.
Kita tak payah nak buka pintu apa, tak payah. 2-3 minit dia akan, orang kata, dia change dia punya tu. Walaupun dia kadang-kadang dia marah, mama, listen, diam. Kita diam lah. Nanti kita diam dengan dia lama, dia tengok kita diam kan. Nanti dia akan cakap, mama kenapa diam? Kan? Nanti kita kata lah, nanti adik suruh diam. Tak ada lah, kata dia. Okey je, kata dia. Mak dia twist tu sangat cepat. Sepanjang kau membesarkan dia, kau tahu makan kegemaran dia, apa hobi Farhas, dia pernah cerita nak jadi apa? Hobi dia suka main gun yang kecil-kecil, Lego tu. Oh, pistol. Dia suka pistol, dia suka Power Rangers, Morpher tu, abang dia selalu beli untuk dia lah. Hobi dia akan boleh duduk di sini lama untuk tengok satu-satu movie yang dia suka. Dia akan rewind. Dia tak kata, di luar dia tak sangat. Mungkin sebab dia ada masalah jantung, so dia tak berapa aktif di luar lah. Kita pun tak berapa galakkan dia di luar sangat. Cita-cita dia selalu nak suka pada yang beruniform. Yang dia polis kan, sekejap nak jadi polis, sekejap nak jadi askar. Kalau abang dia askar, dia jadi askar. Bomber kadang-kadang ada juga, tiba-tiba nak jadi bomber. Dia suka yang beruniform. Makanan kegemaran dia suka ayam. Ayam goreng, nasi ayam. Kalau bulan puasa, dia boleh makan nasi ayam tu untuk berbuka puasa 30 hari tu buka puasa nasi ayam. Dia boleh berpuasa lah. Yes, bila dia masuk sekolah, dia dah start berpuasa penuh sampai sekarang. Bagus. Dia tak pernah ada ciluk-ciluk. Kalau dia terlupa tu, mungkinlah dia bangun tidur, dia terlupa minum air. Dia kata, adik kan puasa? Dia baru ingat. Tapi kata-kata dia curi makan tu, tak ada. So far, dia memang kita puasa, dia puasa. Tapi bulan Ramadan je, kalau kita puasa sunat, tak. Nanti dia kata, dah raya lah. Kita kena puasa kan? Dah raya lah. Dah raya. Selain daripada puasa, kalau solat semua dia boleh ikut macam mana? Solat ada mood. Itu Kadang-kadang dia tak nak, kita kata tak nak, tak apalah, sebab kita pun tahu tak wajib untuk dia kan. Tapi kalau ayah dia ajak, dia akan pergi. Di masjid sembahyang Jumaat dia pergi. Kalau dengan kita, nanti dia akan jawab, anda pencen lah, sekolah dulu sembahyang. Sekarang dah tak sekolah kan. Dia cakap macam tu lah. Tapi kadang-kadang kalau kata bapak ayah dia ajak, memang dia pergi. Maksudnya aku rasa kenangan manis-manis dah sama Farhas. Banyak kenangan manis dia. Kenangan manis dengan dia banyak lah. Tapi yang paling kita kata tak lupa, dia tak takut untuk ambil dos COVID-19. Walaupun makcik pergi dengan dia berdua je. Kadang-kadang dengan kakak dia. Kita boleh, dia orang kata dia tak takut. Mungkin sebab mak dia jururawat, jadi dia dah biasa kan yang keadaan macam tu. Kita selalu ikut pergi klinik. So far dia bersunat pun tak takut. Dia bersunat mesti umur dia 10 tahun yang dia boleh tengok doktor tu buat, dia tengok, dia boleh cerita balik dengan kita. Dia doktor cucuk, dia ni. Dia yang berani di bahagian tu. Dia ambil sampai booster dose pun dia tak pernah nangis. Dia tak pernah tolak kita. Kita kata, jom dek ambil booster dose. Okey. Dia sampai ingat last dose ambil dekat KPJ. Situ mak, mama kita ambil ni, inject. Okey, soalan terakhir untuk Puan. Apakah pesanan untuk kepada bakal ibu bapa yang mungkin menerima cahaya mata yang berkekurangan? Okey. Tak semua orang boleh terima ada anak berkekurangan khas. Mungkin macam saya, dia fizikal dia normal. Jadi kita senang nak terima dia. Okey, kata-kata okey. Tapi dari segi pemikiran IQ dia, memang dia tak sama macam budak-budak lain. Jadi bila anda dikurniakan seorang anak yang berkekurangan khas, satu, anda kena redha dia. Itu adalah amanat daripada Allah. Sebab tak semua orang dapat, kan? Jadinya kita lebih toleransi dengan dia. Adik-beradik khususnya. Adik-beradik, kalau masih adik-beradik tu muda-muda kan, dia akan iri hati dengan dia. Kenapa lebihkan dia? Kenapa lebihkan dia? Kan? Jadi ibu bapa di luar sana, dia kena, orang kata satu, kalau dia ada anak yang lain, dia kena slow talk dengan anak lain. Terangkan kenapa adik ni atau anak ni perlu lebih
perhatian daripada adik-beradik yang lain. Dan adik-beradik yang lain kena sama-sama menjaga anak syurga ni. Kita kalau kat sekolah kita panggil anak syurga lah ni ya. Cikgu banyak kata anak syurga kan. Tu. Jadi terima dengan redha, fikir yang Allah nak beri sesuatu pada kita, jadi kita boleh laksanakan amanat kita tu. Jangan dipinggirkan, jangan disingkirkan dia. Itu saja. Puan pernah rasa macam give up? So far tak. Sebab mungkin saya jururawat, kita dah belajar benda ni. Jadi bila kita hadapi tu, kita tak rasa macam. Sebab mula-mula dia lahir, doktor kata dia ada masalah jantung. Satu masalah jantung. Kenapa jantung ni ada lubang, doktor kata. Lepas tu check balik dah tak ada lubang. Tapi dia punya injap ada masalah lah. Bila dia masuk 4 tahun, orang lain nak bercakap laju, dia tak nak bercakap. Dia kalau nak bercakap dengan kita, dia tarik baju kita. Dia tak bagi nama pun. Tu. Kita ajar, kita kat banyak-banyak kali pun dia takkan ikut. Itu maksudnya dari situ dia dari ciri layan. Jadi kita tahu dia ni special lain dari orang lain. Tapi tak semua orang boleh terima. Macam saya boleh terima, tapi ayah dia tak boleh. Ayah dia lambat. Ayah dia dah masuk sekolah betul, baru ayah dia boleh terima yang adik ni lain dari abang-abang dia yang lain. Sebab yang 4 kat atas tu tak ada masalah apa-apa kan. Jadi bila adik ni dia macam mula-mula tak boleh. Tapi bila kita terangkan, dia kena pergi speech therapy kan, lama-lama dia boleh terima yang anak dia ni special dari yang lain lah. Tak semua orang boleh terima kan. Abang-abang dia pun mula tak boleh terima dia. Ya. Marah-marah nanti. Tak ada ush. So dapat detect Nafahannya ada masalah dan kita tak bercakap. Dia tak bercakap. Dia tak nak cakap. Kita cakap ibu kita ajar kan, tapi dia tak nak ikut. Sampai kita check tinggal dia ni ada masalah pendengaran ke, check tekak dia, jumpa ENT doktor. Lepas semua lepas tu baru doktor kata mungkin dia ada intellectual lah, maksudnya dyslexia. Baru doktor buat surat, buat test untuk dia, audiometry semua buat. Baru doktor sahkan dan dia kena pergi ke sekolah. Tak boleh sekolah biasa. Mula tadi kan sekolah biasa kan, tapi tak banyak cakap. Orang-orang cakap dia diam, dia tengok saja. Cikgu tu tahu. Kita cakap cikgu dia tak nak cakap sangat, dia ada masalah jantung. Cikgu pun okey. Dekat dia, sekolah dia belakang kan. Kawan-kawan dia pun boleh terima. Tak ada macam musik-musik dia, tak ada. Sebab dia diam aja kan, dia banyak diam. Bila dia masuk sekolah betul dengan grup dia, baru dia nak cakap. Mungkin dia tahu itu sama macam dia. Kan kalau sekolah lain kan budak-budaknya bising-bising ni nak main ni, dia tak main sangat kan, jadi dia duduk saja. 4 tahun lah baru kita start tahu. Sebelum tu kita ingat dia tak nak cakap kot, dia speech delay je kita ingat mula-mula kan. Tapi bila lama kelamaan tu, ayah dia boleh sebut. Ayah dia panggil ayah. Tapi ibu, kata ibu, tak nak, dia tak nak sebut. Kakak, tak nak sebut. Dia sebut kakak ni nama saja. Abang-abang dia pun dia tak nak panggil abang. Dia panggil nama je. Jadi kalau kita kata Abang Iki, Abang Aus, Aus dia panggil Aus. Jadi pun dia tak boleh mencantumkan ayat yang panjang-panjang. Jadi mungkin pada dia jadi confused, so dia tak mau. Jadi dia no. Tahu lagi dia tak nak. Kita jangan paksa lagi lah. Kenapa Puan bawa dia pergi program-program program pemulihan dia memang ada lah. Di hospital memang ada. Dia akan jumpa speech terapi, dia ada jumpa operational terapi untuk buat semua. Sebab di sekolah pun dia dah memang khas. Jadinya cikgu dah memang bawa selalu. Untuk kita kalau bawa dia pergi luar, just kita bawa. Maksudnya kita takkan tinggalkan dia atau sisakan dia. Kita bawa kan, kita beritahu ni dia macam ni. Kita tahu dia tak boleh buat kan. Kita akan hanya sampai mana dia boleh buat lah. Tapi selalu yang layan tu ayah dia dengan abang dia yang sebelum, yang banyak orang kata rapat dengan dia. Kakak dia manja dengan kakak. Tapi kakak dia sebab mungkin busy kan, kakak dia belajar, dia syaraf lagi. Jadi tak banyak masuk. Tapi bila kakak tu balik, memang dia manja dengan kakak. Sampai sekarang ada rawatan susulan ke? Tak ada lagi.
dia tak ada rawatan apa-apa lagi kat hospital, dia discharge. Jantung dia pun doktor kata kita tengok saja, kalau dia ada masalah sesak nafas, muka dia biru, baru kita buat periksa. Setakat ni dia tak pernah sesak nafas, tak pernah biru. So itu doktor kata biarkan je lah, jangan usik kan. Sebab kalau kita buat sesuatu, kita takut trigger something, nanti jadi lain kan. So far cuma kalau dia pergi jumpa doktor lain yang dia tak kenal, doktor tu kan tanya lah, dia ada masalah jantung. Jadi kita akan bawa jumpa dengan doktor yang memang biasa dengan dia. Jadi dia tak takut dengan doktor tu. Kan kalau kita bawa budak macam dia akan ingat semua jalan. Pernah tak bawa jalan? Dia kata, ini dah lalu. Dia pasal tu dia ingat. Even dah lama, dia masih ingat. Kalau dia tengok TV, dia tengok stadium SSI tu, dia akan cerita. Dah pernah pergi sini, tengok lawan antara JDT dengan Selangor, dia duduk bahagian mana, dia boleh cerita dengan kita balik. Dia pergi Langkawi dengan abang dia, dengan sekolah dia, dia tengok, bila dia tengok video tu balik, dia cerita balik. Dia boleh cerita dengan makcik dia, apa ni gambar kat sini. Dia punya ingatan tu sangat kuat. Dia ingat. Cuma kata kalau jalan sebab dia tak pernah bagi dia jalan seorang kan. Dia sebab lagi satu dia masalah jantung, jadi kita tak nak dia berjalan. Balik sekolah pun, selalunya dulu masa sekolah pun, nenek dia, atuk dia ataupun abang dia lah yang akan ambil dia. Tak pernah lepas sendiri lah. Kita takutkan, lagipun cikgu pun tak bagi. Mesti ada satu penjaga yang akan ambil depan tempat dia orang tunggu tu, akan ambil, kita takut hilang kan. Pada tak macam budak biasa kan, walaupun dah sekolah menengah, sekolah rendah, kita faham. Tapi sekolah menengah pun still sama, cikgu tak kasi. Tapi dia ingat, pergi BP Mall, main bowling, dia boleh cerita dapat nombor berapa, dapat hadiah kat cerita. Dia boleh cerita. Sebenarnya apa yang boleh buat sendiri? Dia keperluan diri dia sendiri, dia boleh buat sendiri. Mandi, pakai baju, semua dia sendiri. Cuma kadang-kadang dia manja sikit lah. Tiba-tiba dia manja kan. Dia suruh kita gosokkan gigi, suruh sikatkan rambut. Time dia manja. Time kalau kita buat tak tahu, kita buat kerja kita, dia buat sendiri. Balik dia datang rumah, saya nak makan. Cuma walaupun dia kat sekolah dia belajar masak, belajar buat air, tapi kita tak berani kasih dia lah. Kalau nak buat pun kita kena supervise dia lah. Tengok dia letak berapa. Dia pernah buat air minum banyak, dia letak dia banyak, lepas tu dia tak boleh minum, dah manis kan. Dia letak je, kita pun tengok, mesti yang dia kan. Dia nak buat sendiri kan. Lepas tu dia tak berani, dia takut salah. Nak dia cakap. Wah, abang ni kan rajin. Abang yang rajin pengajian dia. Terus. Okey, saya juga puan untuk sesi perempuan bersama perempuan sebagai ibu yang berkeluarga. Terima kasih puan. Terima kasih. Saya juga daripada kalau saya ingin mohon maaf kalau sepanjang soalan dan pertanyaan ni mungkin ada yang sedikit sensitif. Ada orang akan anggap dia sensitif, ada orang, tapi itu biasa sebenarnya. Kita tak boleh simpan budak yang berkeluarga sendiri kat rumah. Dia kena tengok dunia kan. Walaupun kita berapa lama kita boleh jaga dia kan. Jadinya kita kena adapt lah dengan abang dia, tinggalkan dengan abang, tinggalkan dengan kakak. So okay lah. Walaupun kadang-kadang angin dia lah tak nak dengan abang tu, tak nak, tapi abang dia kan kena juga. Okey, terima kasih itu saja untuk hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak ada kira. Habis budak tu baik ke? Budak tu baik ke? Kanan-kanan. Dia kena berenang kan? Ya, benar. Bot. Dia tak ada berenang lah, kena lekut. Ni. Dia Dia buat apa tu? hidup. Ni. Ni. Cantik tak? Ya, apa ni nanti. Juga handsome kan? Ya. Anu ni. Kau mana kisah? Ya. Aduh.
dengan Iki, apa gitu? Ah, Mana biasa juga. tadi. Kalau Iki nyampak kan lagi Aisyah. Ah, Juga Aisyah. You? I'm not here to help you reset the food chain. So, choose your own dibs. Itu gambar siapa? anak bang, ayu. Abut. Semua Aan. Ya, itu ini itu. Ni abang sini. Apa? Siapa buat apa buat? Mama itu ini itu. Babat. Ini baik ah? I need an extra pair of hands. Volunteer. Dia baik tak? Ah. Rambut dia macam orang kan? Apa sila jadi? Dah buat macam mana? Tu. Apa dia pegang tu? Tadi. Ni. Ni aku mabat tu. Tak.